Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So, yang ada kat tangan aku ni adalah Huawei Mate 40 Pro, penawaran terbaru, flagship terbaru daripada Huawei untuk akhir tahun 2020 ni. Dan apa aku boleh katakan, menggunakan ia lebih kurang 2 ke 3 minggu, ia umpama macam love-hate relationship, di mana ia telah meletakkan aku di dalam satu posisi di mana ya, ia adalah sebuah peranti yang bagus, boleh aku katakan sangat bagus, tetapi ia juga adalah sebuah peranti yang memang sangat sukar untuk aku nak recommendkan kepada pengguna di luar sana lah. Jadi kalau korang nak tahu bagaimanakah pendapat aku tentang Huawei Mate 40 Pro ni, tanpa melengahkan masa lagi, let's check it out. So, sebelum kita pergi ke dalam ulasan aku, suka untuk aku nyatakan bahawa setakat video ini dirakam, Huawei Malaysia masih lagi belum mengumumkan harga rasmi, tak silap aku. So, untuk ulasan ini aku memang tak akan mention dan tak akan ulas berkaitan dengan dia punya tanda harga. Dan macam biasa, untuk aku punya full review, aku akan pecahkan kepada dua bahagian. Bahagian pertama adalah apa benda yang menarik dan yang best tentang Huawei Mate 40 Pro ni. Dan bahagian kedua adalah tentang apa benda yang kurang sikit ataupun yang kurang menarik tentang Huawei Mate 40 Pro ni. Jadi, jom kita ke bahagian pertama, iaitu apa yang best, yang menarik tentang Huawei Mate 40 Pro ni. Jom! So, benda pertama yang aku suka tentang Huawei Mate 40 Pro ni adalah dari segi dia punya design. So, kalau korang nampak dia punya back panel ni, sekali pintas ataupun sekali lalu korang akan terbayangkan sebuah iPod dulu-dulu. Di mana kalau korang terbalikkan ni, ni adalah rupa iPod satu masa dulu lah. Ini macam dia punya touch slider dia, dekat sini ada screen. Dan apa aku boleh katakan, ia adalah satu yang bagus. Sebab apa tahu, di dalam lambakan telefon 2020-2019, kita acap kali melihat design yang lebih kurang sama. Di mana apa aku boleh katakan, warna Mystic Silver ni, kalau korang nampak, cantik tau. Dia macam rainbow punya colour. Dia punya kemasan dia adalah jenis matte finish. Dia punya skrin depan ni adalah curvy. Dan kalau korang nampak, everything pasal peranti ini adalah sangat-sangat cantik. Di tangan dia terasa cukup lebar, cukup sedap. Ya, memang aku amat suka dan amat jatuh hati tentang dia punya size dan juga design untuk kali ini. Perkara kedua yang aku suka tentang peranti ini adalah dari segi dia punya paparan. Jadi untuk pengetahuan korang, kali ini Huawei Mate 40 Pro ni hadir dengan paparan bersaiz 6.76 inci jenis OLED display dengan resolusinya Full HD+. Dan apa yang menarik adalah untuk pertama kalinya Huawei memberikan kita kadar segar semula 90Hz pada flagship dia. Dan ia masih lagi mengekalkan design curvy yang dipanggil sebagai Horizon Display, yang boleh aku katakan agak melebih-lebih curvy dia, tetapi dari segi dia punya design estetika memang menampakkan peranti ini sebuah peranti yang premium, mewah dan moden. Di mana apa aku boleh katakan menggunakan peranti ini selama beberapa ketika, pengalaman melayari media, scrolling memang terasa amat-amat imersif. Warna OLED dia adalah sangat-sangat cantik, kecerahan dia cukup-cukup rasa. Yang paling penting adalah kadar segar semula, walaupun tidaklah paling tinggi berbanding pesaing lain, tapi sekurang-kurangnya dia berani untuk keluar daripada kancah 60Hz. Tidak seperti iPhone 12 yang masih lagi memberikan kita 60Hz. So bagi aku 90Hz adalah minimum sekarang, dan ini adalah satu a good move ataupun a brave move daripada Huawei untuk paparan dia kali ini. Perkara ketiga yang aku suka tentang peranti ini adalah dari segi dia punya pengecasan yang pantas. Jadi macam aku cakap tadi, ia hadir dengan bateri berkapasiti 4400 mAh, pengecasan pantas 66W, pengecasan tanpa wayar 50W, dan dia juga ada reverse wireless charging. Ya, 66W bukanlah yang paling pantas dalam kalangan Android phone tahun ini, tetapi 66W adalah sudah cukup pantas untuk korang nak power up peranti ini dalam kadar yang cepat, di mana 4400 mAh tak ada masalah bagi aku. Memang phone ini boleh lasting throughout the day, dan pengecasan dia boleh di-charge daripada kosong sehingga penuh tu lebih kurang setengah jam. So bagi aku amat menjimatkan masa. Dan ditambah dengan pengecasan pantas 50W, ya of course korang kena pakai dia punya special wireless charger. Apa aku boleh katakan, dari segi pengecasan memang sangat-sangat pantas dan sangat-sangat future proof. So, perkara terakhir yang aku boleh katakan aku suka tentang peranti ini adalah dari segi dia punya kamera lah. Sebab of course tak sah berbicara pasal Huawei kalau kita tak mention ataupun tak fokus pasal dia punya kamera. So, untuk kali ini kamera belakang peranti ini hadir dengan 3 sensor saja, walaupun kelihatan macam 4, tapi sebenarnya hanyalah 3 sensor. Di mana sensor utama adalah 50MP, sensor kedua adalah 12MP jenis periskop, boleh sampai 50 kali zoom, digital zoom macam tu, dan kamera terakhir adalah 20MP ultra wide angle. Manakala kamera hadapan nampak macam ada 2, tapi sebenarnya satu sensor saja. Lagi satu adalah TOF, di mana sensor utama dia adalah 13MP ultra wide angle selfie camera. Dan macam biasa, Huawei ni dia ada macam-macam nama lah sensor dia, Sign Motion lah, Cinematic, apa-apa. Tapi sebenarnya cerita dia adalah kamera yang tuning by Leica.
Apa aku boleh katakan dari segi kamera performance? Ya, sama seperti peranti-peranti Huawei yang lepas, dia memang sebuah mobile phone kamera yang memang sangat-sangat padu. Di mana apa aku boleh katakan, memang gambar ultra sharp, HDR memang well processed. Tak ada apa aku nak komplain lah. Especially night mode memang boleh tapau semua peranti lain. Dia taklah macam Pixel, di mana Pixel mengekalkan tona seperti real to the life untuk night mode. Untuk Huawei ni dia memang sangat-sangat mencerahkan malam korang. Memang korang akan nampak malam tu sangat-sangat kesiangan lah. Yet still in the good way. Di mana apa aku boleh katakan, kamera dia everything adalah well performed lah. So settle benda yang cantik aja tentang Huawei Mate 40 Pro ni. Of course lah, dia ada benda yang tak cantik kan, yang tak bagus ataupun yang kurang sikit lah. So now kita ke bahagian kedua, itu apa benda yang tak menarik tentang Huawei Mate 40 Pro ni. So yang pertama, obviously elephant in the room lah macam itu kan, ketiadaan GMS. Dan of course, aku rasa korang pun dah bosan dengar benda yang sama, iaitu ketiadaan GMS. Tapi apa aku boleh katakan, at first aku cuba untuk berkompromi, tapi in the end tak boleh. Sebab apa? Kita punya reliability pada GMS, pada Google Sync, pada contact, semua yang kita store pada Gmail adalah sangat-sangat crucial. Dia punya level adalah above the expectation. Dia punya level adalah umpama pengguna iPhone rely pada dia punya iCloud. Macam itulah dia punya level. Di mana dari segi nak install dia punya apps memang tak ada isu. Dia ada dia punya apps gallery dia. Memang dah bertambah apps banyak masa. Dan tu dah ada dia punya pattern search. Memang dari segi kalau korang setakat nak side load APK memang tak ada isu. Tetapi the issue adalah bila korang dah side load APK tu, korang nak synckan dengan korang punya Gmail, itu adalah isunya. Di mana benda paling crucial bagi aku adalah dari segi WhatsApp punya data lah. Macam korang tahu, kita simpan WhatsApp semua dekat Gmail. Jadi bila nak restore balik kepada Huawei punya phone ni, bukan impossible, tapi memang agak leceh untuk pengguna-pengguna average. Untuk pengguna-pengguna yang memang pro, memang ini adalah benda piece of cake lah. Benda ni kita yang buat, semua benda kita boleh buat balik. Tapi untuk pengguna biasa, mungkin orang-orang yang tak tech enthusiasm sangat, nak godek-godek sampai ke tahap itu memang agak leceh dan sukar. Perkara kedua yang aku kurang gemar tentang peranti ini adalah dari segi dia punya paparan. Ya, macam aku cakap tadi, paparan dia adalah cantik, tetapi paparan dia bagi aku adalah sangat-sangat curve. Ini adalah antara peranti yang mempunyai curve screen yang sangat-sangat hebat. Selepas tak silap aku, Vivo Nex dia dengan dia punya waterfall punya display. Ini adalah Horizon punya display, di mana dari segi rupa memang nampak futuristik, tapi dari segi practicality, at least dalam penggunaan aku agak kurang praktikal. Di mana dengan skrin yang agak curve ni, accidentally punya touch memang always happen. Keyboard sampai melirik-lirik ke tepi lengkungan. Jadi huruf Q yang hujung tu dengan huruf yang hujung sebelah sana tu memang selalunya korang kena kat lengkung ni lah. Memang taklah leceh sangat, tapi agak tak praktikal. Itu je. Sebab korang tahu aku memang suka flat display, dan bagi aku flat display adalah the most practical screen ever. Ini adalah more kepada kosmetik punya design kecantikan lah, itu sahaja. Last but not least, benda yang aku boleh katakan aku kurang sikit tentang peranti ini adalah dari segi dia punya audio ataupun speaker punya performance. Ya, kali ini hadir dengan stereo speaker. Di bawah dan di atas memang dia ada physical earpiece. Dia tak menggunakan akustik teknologi bawah skrin lagi. Tapi apa aku boleh katakan, dari segi dia punya audio yang dihasilkan oleh peranti ini, bunyi cukup lantang. Tetapi dia punya keharmonian bunyi, dia punya kesedapan bunyi tu tiada. Di mana kalau korang dengar bunyi yang dihasilkan oleh speaker ni, dia lebih kepada bunyi yang satu tona atau yang tak ada lenggok dia. Aku susah nak cakap macam ni. Di mana bass memang tak ada, treble tak ada, dia hanya ada macam bunyi suara. Dia tak ada kesedapan bunyi. Macam aku nak cakap lah kan. Di mana macam aku cakap, again, bunyi cukup kuat. Tetapi kalau korang nak mencari sebuah peranti dengan speaker yang sedap didengar, ini bukan antara yang korang patut consider lah. So, selesai sudah ulasan aku tentang Huawei Mate 40 Pro ni. Dan apa aku boleh katakan, again, ia adalah sebuah peranti flagship yang memang kita harapkan daripada Huawei untuk setiap tahun. Dia meneruskan legasi sebuah peranti flagship yang hebat, dahsyat dan terulung daripada Huawei setiap tahun yang kita jangkakan. Macam biasa, ia hadir dengan binaan yang termantap, spek yang terhangat, kamera yang terhebat. Dan ya, sama juga macam peranti Huawei Mate 30 yang lepas, dia hadir dengan segala-galanya yang bagus dari segi hardware-nya. Tetapi dia kehilangan nyawanya. Again, benda yang kita akan mention adalah ketiadaan GMS. Ini adalah satu-satunya living proof, bukti yang masih lagi hidup, yang boleh membuktikan bahawa hardware yang hebat semata tidak memberi makna, tidak memberi impak kalau tiada jiwa ataupun tiada nyawa yang sepatutnya ada pada sebuah device itulah.
Di mana again apa aku boleh katakan, GMS tu memang memberi impak yang besar kepada at least akulah. Kalau korang tak terkesan, aku adalah antara orang yang memang guna GMS, memang guna Google punya services, memang aku amat terkesan, membuatkan aku boleh guna peranti ini tapi tidak sepenuhnya seperti yang aku harap macam peranti-peranti lain. Dan again macam aku cakap tadi, kalau korang memang pengguna Huawei, pengguna Honor, semenjak daripada US banning, semenjak daripada tak ada GMS, memang ini adalah tak ada masalah bagi korang. Ini adalah sebuah flagship yang bagus untuk korang miliki. Tetapi kalau korang adalah pengguna biasa, pengguna yang just beli phone, masukkan Gmail, untuk everything adalah synchronize dekat phone baru dan tak nak pening kepala, ini adalah bukan a big no. Korang patut elakkan lah. So guys, sampai sini saja video kali ni. Kalau korang suka video-video macam ni, korang boleh klik butang subscribe di bawah, butang loceng kat sebelah dia. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.